Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah menurunkan ke dalam tubuh kita roh, di mana di dalam roh tu urusan Allah, cerita-cerita, rahsia-rahsia Allah yang mana di dalamnya tidak ada kebengkokan. Walam yaj'al lahu 'iwaja. Setiap kali akan kita sebutkan ayat ini untuk mengingatkan kita kembali bersyukur kita sekiranya tidak diturunkan roh ke dalam tubuh Adam ataupun tubuh kita, maka kita tak akan membawa cerita-cerita Allah SWT. Maka lenyap, maka tidak ada apa-apa erti ataupun tidak disebut lagi apa-apa kita. Maka dimasukkan, diturunkan, maka bersyukur kita. Bersyukur iaitu kita mengesakan kesyukuran itu dialah yang memberikan, mengurniakan kepada kita dari sisinya untuk menyatakan dirinya. Maka yang menjadi penyebab yang membuat kita ini tidak tenteram atau berasa tidak puas-puas adalah disebabkan kita tidak mengenal keesaan dirinya tadi. Kita merasakan bahawa kita ini hidup dan kita memiliki segala-gala. Maka itulah yang menyebabkan kita terhalang untuk merasakan nikmat yang terbesar, iaitu membuangkan keakuan diri yang kita ini tak pernah hidup. Yang hidup hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah nikmat yang paling besar, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkannya tu, dari sisi Allah untuk kita faham, semuanya dari sisi Allah, tak ada kita pun. Jadi apa pun diri kita dan sekian alam ini semua menyatakan cerita-cerita keesaan dirinya. Semuanya tidak ada, melainkan membawa rahsia Nur Muhammad ataupun sifatullah untuk menyatakan dirinya. Jadi pun kalau kita kata kita hidup, kita mati, kita risau mati. Jadi sebenarnya mengapa kita risau kita mati? Sebab kita rasa kita hidup. Tetapi kalau kita memahami, mengenali Allah dari sisi Allah, Allah kenalkan diri Allah, kita tak pernah hidup. Yang hidup hanya haya. Jadi kita tak risau untuk mati. Jadi kita dah mati dulu sebelum mati, yang Rasulullah SAW bagi tahu. Bila kita dah mati dulu, mati yang ni yang tadi, jangan merasa ada. Jadi tubuh kita ada. Tubuh kita pun daripada Allah juga. Jadi tubuh nampak ada lah, tapi sebenarnya dalaman kita tak ada. Semuanya turun anzala lah daripada Allah, kalau nak kirakan begitu. Jadi nampak tubuh kita belum ditanam. Mati sebelum mati ni, sabda Rasulullah, matikan diri kamu sebelum datang mati yang benar. Iaitu jasad kamu belum ditanam, tapi kamu dah mati. Sebab apa? Tubuh kamu tak boleh berbuat apa-apa, kerana yang menggerakkan, yang mendengar, yang melihat, yang berkata-kata, yang berkuasa, yang berkehendak, baru kita akan nampak bahawasanya dia belaka. Tak ada dah diri kita. Maka itu nak disuruh oleh Rasulullah SAW, matikan diri kamu sebelum mati yang sebenar. Inilah dia maksud mati itu tadi. Tapi kalau kita tak menjumpai pembimbing-pembimbing rohani, orang arif billah, maka kita tak nampak. Maka kita hidup di dalam kesesatan, mengakui akuan diri, sesatlah tu. Tapi kita tak rasa kita ni sesat ataupun tak rasa kita ni bersalah besar. Kerana ni kesyirikan. Ini satu keakuan diri ni, syirik yang halus, yang kafi. Walaupun halus, tetapi tetap syirik. Tak ada beza pun dengan syirik yang besar. Cuma syirik yang kelihatan ni, yang terzahir ni, kita orang lain boleh tegur kita sembah patung, sembah tu kepercayaan kita pada benda-benda mengarut,
Tu orang boleh tegur, tapi ni lebih bahaya sebab tak ada orang boleh tegur, kita sendiri. Pembimbing-pembimbing rohani, arif billah, wali Allah akan tahu. Itu sebablah. Ya, alhamdulillah. Mukadimah kita tu tadi dia bukakan itu untuk kita sama-sama duduk dalam keadaan tu, jangan lagi kita berubah-ubah. Kita ingat kita tak punya hidup. Semua ni hidup ni adalah kehidupan Allah. Maka bila kita tahu ni kehidupan Allah, kita akan rasakan dia aja. Kita tak akan rasa ada kita lagi. Inilah kehidupan yang sebenar-benar. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita yang tidak mampu kita hitung. Hari ini saja tak mampu kita hitung nikmat Allah. Terutama nikmat yang besar tadi dah diucapkan, nikmat iman, Islam, dan nikmat ihsan, nikmat dapat mengenal Allah dari Allah. Beruntung kita ni tadi dapat kenal Allah dari sisi Allah. Maka kita hakul yakin wa kamalul yakin bahawa kita ni tak pernah ada. Jadi cerita-cerita semua dia saja berlaku. Alhamdulillah, di situlah tempat yang paling aman, paling tenang, berada dalam benteng Allah ni. Janji Allah, la ilaha illallah uhizni, ni maksud. Kita memahami la ilaha illallah. Bukan sekadar sebut kita dapat duduk dalam benteng, tetapi kita faham, kita tadabbur, kita minta kepada pembimbing rohani kita menjelaskan sanad gitu, cerita-cerita untuk kita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan la ilaha illallah tu tak sampai pada Rasulullah. La ilaha illallah tu sanadnya sampai Rasulullah SAW, hingga kita jelas yakin bahawasanya semua ni lenyap, tak ada. Yang ada adalah menceritakan kisah-kisah, iaitu rahsia-rahsia Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nurjali sifatullah, sifat menjadi kalamullah. Terangkan hati yang berhamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita masih lagi Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan lagi kisah-kisah keesaan Allah, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka masih lagi kita merasakan benar-benar keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada makhluk yang boleh merosakkan atau membuat manfaat kepada kita, melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang telah menyusun setiap detik-detik, nafas kita turun naik, saat, minit, jam, tahun, segala-galanya Allah yang menyusun daripada dulu sampai sekarang. Tetap dalam keadaan Allah mentadbir sekalian alam ini. Tidak ada satu pun yang boleh mentadbir sekalian alam ini. Tak ada siapa pun, melainkan sejak azali abadi, awalu wal akhiru zakhiru wal batinu, Allah lah mentadbirnya. Tetap juga tak berubah-ubah. Walaupun kita nampak ada banyak perubahan, tapi semuanya atas skrip-skrip, atas susunan pemerintahan kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala yang menyusunkan, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada siang, ada malam, dan segala-galanya Allah yang menyusunnya. Tidak ada sesiapa pun yang dapat mentadbir menyusunnya. Bila kita faham di sini, baru kita tahu bahawa keagungan yang kita sebut Allahu Akbar, maka semua makhluk kita nampak, semuanya tidak memberi kesan ataupun tidak ada daya upaya, melainkan dengan izin Allah, dengan kudrat dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perhatikan benar-benar, kehidupan kita ni adalah kehidupan yang benar-benar mengesakan Allah seperti mana dia mengesakan dirinya sendiri. Bukan kehidupan kita ini
untuk kepentingan hawa nafsu keakuan diri. Kerana kalau kita memikirkan kehidupan ni adalah keakuan diri kita, apa yang perlu dibalas pada diri kita apabila kita membuat sesuatu ibadah, maka inilah satu kerosakannya besar. Kerana kita tak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala menerusi pembimbing-pembimbing rohani. Maka kita berkeadaan yang sangat rosak ataupun yang sangat berbahaya, iaitu kita telah mengatakan bahawasanya kita ada, iaitu kita ada tu tadi yang menyebabkan malapetaka besar menimpa pada diri kita. Ya, selagi kita mengakui ada akuan diri kita, selagi itulah agar kita berada dalam bencana yang besar, kita berada dalam keadaan yang musibah yang sangat besar. Tak ada musibah yang lebih besar melanda kita melainkan musibah yang mana kita tak kenal diri kita, tak kenal Allah. Maka kita mengakui kitalah yang wujud yang ada, kitalah yang mendengar, kita yang melihat, kita yang berkata-kata, kita yang berkehendak, kita yang berkuasa. Maka itulah satu malapetaka ataupun azab yang besar menimpa pada diri kita. Kita meminta kepada Allah dijauhkan daripada azab neraka, tetapi sebenarnya kita itu sendiri berada di dalam azab neraka dengan kita tidak mengenal Allah, tidak mahu cari jalan menjumpai, mencari benar-benar bermohon pada Allah untuk dapatkan pembimbing rohani kita, untuk dapat disedarkan bahawa kita ni berada dalam keadaan kerosakan. Tanpa pembimbing rohani itu tadi, maka kita tidak akan sedar, dan susah manusia-manusia pada penghujung zaman, akhir zaman ni nak berubah daripada keadaan akuan dirinya yang begitu lama dibiarkan, dah jadi orang kata makanan kita mengakui diri tadi, dah jadi sebagai sebati dalam hidup kita, imbalan-imbalan yang kita harapkan bila kita buat sesuatu ibadah. Sampaikan kita ni leka bahawasanya itu adalah satu kezaliman yang besar yang kita lakukan di hadapan Allah. Satu adab budi pekerti yang buruk di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada sifat ananiah, iaitu keakuan diri ni tadi, maka inilah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bersungguh-sungguh kepada kita, iaitu sebelum datangnya solat, sebelum datang puasa, zakat, fitrah, berperang, Rasulullah SAW disuruh ajarkan ni dulu, iaitu tauhid, mengesakan Allah. Kerana mengesakan Allah ni adalah mengenal Allah ataupun mengenal diri. Maknanya di dalam mentauhidkan Allah tu, kita tahu untuk menomorsatukan Allah. Tauhid ni untuk membuangkan akuan diri, dan sebenarnya dialah yang mengesakan dirinya sendiri. Itu sebenarnya, maka itu sebelum kita nak mengenal Allah, dikatakan oleh wali-wali Allah, suruh kenal diri kita dulu. Sebab kita nak terus kenal Allah tak dapat. Jadi mengenal diri kita itu dengan jalan mencari pembimbing rohani. Pastikan supaya kita betul-betul kenal diri kita, baru kita tahu bergerak tubuh kerana hati, bergerak hati kerana nyawa, bergerak nyawa kerana roh, bergerak roh kerana rahsia Allah, sifat Nur Muhammad, dan tak lain Nur Muhammad daripada Nur Zat Allah SWT. Maka cepat dia bertindak hingga kita tak sedar, kita rasa kita yang mempunyai kuasa, kita yang mempunyai penglihatan, kita yang mempunyai hidup. Kita biarkan kemalangan musibah ini melanda diri kita. Keakuan kesyirikan yang kita mengaku diri kita ini Tuhan ada, bahawasanya ini yang menyebabkan kita tidak tenteram, tidak aman kehidupan kita. Tapi apabila kita benar-benar fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, sungguh-sungguh nakkan kepada Allah, maka Allah memberikan. Ini janji Allah, sebab Allah ciptakan kita untuk ia dikenali. Jadi bila kita kenal dia, maka benarlah diri kita, maka Allah akan memperkenalkan diri Allah. Tapi kalau kita tidak mahu mencari mengenal diri, kita tetap dengan akuan diri, kita masih lagi buta, tak nampak bahawasanya segala sesuatu itu
baik di langit dan di bumi, semuanya bergerak atas izinan Allah, termasuk diri kita. La tataharraku dzarratan illa biiznillah. Maka di mana yang kita kata kita ni ada, cuba cari. Nafas kita pun naik turun tu tadi, adakah kita? Jadi kita ni menompang kepada hidup Allah. Kita menompang. Jadi menompang bukan bermakna kita memiliki hidup. Kita menompang pendengaran Allah. Jadi bukan mengaku aku mendengar. Ini yang kita nak faham. Aku menompang kudrat, kuasa Allah. Aku tidak memiliki kuasa. Jadi kuasa ni kuasa Allah. Apa pun kita menompang daripada kasih rahmat Allah yang kita ni boleh hidup. Bukan kita ni hidup, tapi nak menompang yang hidup supaya nak dia ceritakan diri dia yang maha hidup. Apa gunanya kita? Gunanya kita adalah mengesakan Allah. Tujuan sebenar, mengesakan benar-benar hingga hilang. Kalau kita mengesakan Allah ada di kita, kita kata kita mengesakan Allah, tu tak benar. Yang benarnya, siapa yang memberikan kalam, siapa yang beri pengetahuan, siapa yang beri kehendak untuk kita mengesah kepada dia. Tak lain dia sebenarnya menyatakan dia mengesahkan dirinya sendiri. Jadi nak diolahkan ma'rifatullah ni tadi supaya kita awal-awaludin tadi, awal-awal mengenal Allah. Bukan makrifat ni dia tinggi, bukan. Dia seiringan. Nak tinggi apa? Syariat, tarikat, hakikat, makrifat seiringan. Bukan ada tinggi rendah. Tinggal lagi kita tak belajar, maka kita nampak tu tinggi lah. Saya kata, si Haji ni bawa jalan tinggi, cerita yang bawah rendah sudahlah. La haula wala quwata. Nak rendah macam mana pun, kalau huruf alif tu pun tetap mengesahkan Allah. Dia tegak mengesahkan Allah. Huruf ba pun barakatan daripada Allah, tu nak diberkati sekalian alam ini. Huruf ba, taatun, taat, semua taat perintah Allah, mengikuti perintah-perintah Allah. Engkau malaikat ni, skrip kau gini, cabut nyawa. Engkau malaikat ni bawa rezeki, engkau malaikat ni bawa wahyu. Semua ada skrip-skrip yang Allah bagi. Sampai ke nabi-nabi, wali-wali Allah, sampai manusia daripada mana pun, hingga kepada jin, hingga kepada iblis, ke syaitan, apa kuncu-kuncu, semuanya daripada skrip-skrip Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dah kenal, bila kita tak kenal, kita akan kata, oh ni jahat dari iblis, ini dia merosakkan. Memanglah itu skrip dia. Tapi bila kita kenal, dia dapat skrip tu, dapat kuasa tu tadi, iblis kuasa dia dah tamat. Allah juga yang bagi kuasa sebelum tamat. Dah tamat dia minta lagi ceritanya tu tadi. Cerita nak minta lagi apa? Nak minta disesatkan. Minta disesatkan. Skrip tu dia menyesat. Dia dah sesat, dia minta dia menyesatkan yang lain-lain. Itu skrip yang diminta. Kalau Allah tak bagi boleh dapat? Allah izinkan sebab Allah lebih mengetahui. Kemudian orang yang mati syahid juga dia minta hidup, dihidupkan. Untuk apa skrip tu dia minta hidup? Sebab skrip dia nak mengesahkan Allah. Tu tadi. Nikmatnya mengesahkan Allah bila hidup dia tadi. Tu. Inilah sebenarnya kefahaman yang kita nak, yang sejati, yang paling aula, yang paling utama, yang tidak ada pengetahuan yang ilmu yang lebih lagi, Rasulullah kata yang lebih hebat, yang lebih tinggi. Maka tu Rasulullah bagi tahu, inilah ilmu mengenal Allah. Sebab sedikit aja kita amal, kita mengenal Allah dari Allah, maka akan beri manfaat, kata Nabi. Tetapi banyak amalan kita, berpuasalah hari-hari, berzakat, keluar duit, macam-macam kita sedekah, kita ibadah tengah malam 24. Tetapi kita tanpa kita kenal Allah, tak memberi manfaat, kata Nabi Muhammad sallallahu. Bukan Nabi tak bagi buat. Nabi takut kita buat tu tadi, nanti kita minta imbalan. Bila minta imbalan, Allah nanti kata, dengan sebab apa engkau boleh ibadah tadi? Engkau berdiri tadi, rukuk, sujud, kau boleh bersedekah tu daripada mana? Kekuatan yang kau bekerja,
Yang kau dapat duit banyak itu rezeki daripada mana? Yang kau kata tadi, kalau kau kata kau sedekah tu tadi, ya Allah kau nak balas apa? Tak malu ke? Bukankah sedekah yang kau gunakan yang keluar tu daripada kehendak Allah? Kalau Allah tak bagi kehendak untuk sedekah, macam Fir'aun, macam Namrud, macam Qarun, bakhil dia tadi, tak nak keluar zakat. Itu tadi. Tapi kalau Allah dah bagi gerakkan untuk, jadi kita bersyukur yang menggerakkan kita untuk bersedekah, berbuat ibadah itu semua Allah. Jangan pandanglah bahawa kita lagi. Barulah kita dapat nikmat yang sebenar. Iaitu dia, mengesakan dia, membesarkan dia, mengagungkan dia hidup kita. Kita tak merasa kita yang mengagungkan dia. Sebenarnya dialah mengagungkan dirinya sendiri. Jadi tak perlu apa, bukan tak perlu, dialah sebenarnya, dia jadikan, maknanya hidup tu menyatakan dirinya, bukan hidupnya menyatakan kita yang hidup. Jadi ini manusia sekarang susah nak beralih. Nak beralih ke sini, tempat yang selamat ni tadi, susah. Kerana apa? Kerana hatinya dah, qalbun dia tu dah tertutup. Sebab apa? Berpenyakit. Penyakit apa? Sombong. Dia dah banyak ilmu, dah banyak ibadah, sombong. Dan mengatakan dia tu dah riak, mengatakan dia lebih baik. Dia rasa diri dia tadi lebih suci daripada yang lain. Dia tak faham apa itu kesucian. Ini yang berlaku dalam kehidupan kita. Daripada peringkat yang agung, yang tinggi, pemimpin-pemimpin besar dunia, sampai kepada yang bawah-bawah, semua ni kalau tak dimasukkan ilmu pengetahuan mengenal Allah, maka mereka berada di dalam azab. Mereka berada di dalam sesuatu yang dikatakan musibah yang paling besar. Tapi kalau tak belajar memang tak nampak lah. Buta lah. Kita nampak nafsu keakuan diri kita, kita nampak kehendak kita tu lebih mustahak daripada Allah. Kita tak nampak mustahaknya Allah Ta'ala. Sebab nikmat yang paling besar adalah rasakan Allah hilang akuan diri. Itu paling, kita tak dapat di situ. Kemudian kita memperolok-olokkan. Kita menukar-nukarkan, melupa-lupakan ayat-ayat pesanan-pesanan peringatan Allah. Kita berbalah-balah. Kita mengatakan kita masing-masing lagi kita yang pandai ni, kita apa pun bidang yang kita dibagi Allah Ta'ala, ilmu tu semua ilmu daripada Allah, kita rasa kita yang pandai, kita yang menguasainya. Ini yang menyebabkan diri kita ini berada di dalam kerosakan. Ataupun Allah SWT sebut, bila Allah dah sebut rugi, innal insana lafil khusr, sesungguhnya benar-benar manusia itu dalam kerugian, maka tak ada untungnya lah. Kalau dunia seisi memang kita kata kita dapat untung, sebenarnya kalau kita tak dapat Allah Ta'ala, tak kenal Allah SWT, tak kenal diri, maka masih lagi Allah Ta'ala kata innal insana lafil khusr. Macam mana kita nak wal'as? Masa tu sentiasa mengesakan Allah semenjak Allah jadikan masa. Masa sampai sekarang, sampai bila-bila. Dia start awal, dia mula, kita pun tak tahu bila mulanya masa. Dia berterusan mengesakan Allah, tak berubah-ubah. Mengesakan Allah tu pernah dinamakan masa. Maha Esa. Berjalan masa tu Maha Esa, mengesakan Allah. Masa pun sendiri dah tak pernah berhenti mengesakan Allah. Maka tu dikata wal'as, demi masa tu mengesakan. Kenapa Allah Ta'ala kata masa? Kerana masa tu mengesakan Allah. Dan kalau kita tak mengesakan Allah, tak tahu jalan mengesakan Allah, tak pergi mencari, biarkan, ataupun kita dah tahu kita biarkan, lengah-lengahkan, maka kita, Allah Ta'ala kata innal insana lafil khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam rugi. Jadi kalau nak untung, cari, kenal diri, kenal Allah, baru kita beruntung. Sebab apa? Hidup kita, nafas kita naik turun. Bila-bila pun hidup atau mati kita, dihidupkan, dimatikan, dihidupkan balik. Tetap kita ada tujuan kita adalah mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan dirinya. Asyik, kita kata asyik, bukan kita yang asyik, tetapi Allah memberikan rasa asyik kepada kita. Kita tak punya apa-apa pun. Kita ni tak punya, iaitu mukasyafah ghaibu lil fuqara. Tak dapat
Dia aja yang mensingkapkan, membukakan, memberikan kita penglihatan, memberikan kita penjelasan bahawa bahawasanya yang nyata hanya Allah. Pintu-pintu gaib tu kalau tak dibukakan, tak di Al-Fatihah kan, kita tak dapat faham. Apa-apa pun kita tak tahu. Satu apa pun kita tak tahu. Tapi semua pengetahuan dia daripada satu pengetahuan naik ke dua, naik sebanyak-banyak, tetap pengetahuan tu dari sisi Allah. Dan kita tetap juga pakaian kita la ilma lana. Tak ada ilmuku ya Allah. Apa yang ada? Illa ma'alam tanah. Melainkan apa yang telah engkau beri. Tak ada apa kita. Dibagi kita faham, kita faham. Kalau tak dibagi, tak ada. Illa ma'alam tanah. Melainkan apa yang telah kau bagi, kurniakan kepada ku tadi pengetahuan. Kalau tak bagi kami, tak ada pengetahuan langsung, kebingungan kami. Innaka antal alimul. Sesungguhnya engkaulah ya Allah maha paham, maha berilmu. Dan juga maha bijaksana. Hakim. Inilah kehidupan kita. Bahawa kita berjalan adalah dengan Allah yang memperjalankan. Bergerak berjalan pun kita kalau tak mengaji ni, kita berjalan dengan sombong di muka bumi, kata Allah. Sebab apa berjalan di sombong di muka bumi? Sebab kita tak merasakan yang kita berjalan ni atas kudrat Allah yang menggerakkan langkah-langkah kita. Allah yang menaik turunkan nafas kita. Jadi kita tak ingat tu sombong lah, Allah Ta'ala kata. Maka nanti engkau akan masuk dalam perut bumi. Engkau jawablah sendiri. Kerana kita berlaku sombong di muka bumi. Kita pijak bumi. Kita berjalan tu dalam keadaan kita ini rasa kita yang memiliki kuasa untuk berjalan. Inilah kehidupan yang sebenar-benar yang harus kita fahami. Supaya kita mendapat Mahdi. Ataupun dipanggil dapat petunjuk daripada Allah Mahdi, dan dapat memberikan petunjuk kepada akhlak kepada yang lain. Ini petunjuk ni berunsur akhlak yang karimah, akhlak yang azim, yang mana diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala langsung kepada Rasulullah SAW, kepada semua para rasul, para nabi, hingga kan kalau kita belajar ke Nabi, Allah langsung akan memberikan kefahaman kepada kita tentang adab-adab, akhlak-akhlak baik dengan Allah SWT. Iaitu dengan jalan Rasulullah SAW dapat, iaitu tetap juga la ilaha membuangkan keakuan diri, supaya jelas menyaksikan, menyatakan yang kita tak ada, semuanya adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dalam diri kita telah meyakini, mengimani, maka kita akan nampak sekalian alam ini siang dan malam. Apa pun yang kita lihat 7 petala langit di atas sana, di bawah 7 petala bumi dan seisi-isinya, kita akan nampak Allah lah sebelum kita melihat segala sesuatu itu. Inilah warisan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ma'ana, yang dikurniakan kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dapat tu. Susahnya dia nak dapat ni tadi. Kurniaan ni tadi perlukan semangat, kesungguhan. Sanggup masuk ke gua yang penuh dengan lubang-lubang, dan ada lubang-lubang tu ada ular. Sanggup dia tutup lubang tu dengan kakinya, Sayyidina Abu Bakar, untuk nak selamatkan, hingga dia dapat betul-betul kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berkata melalui mulut Nabi Muhammad SAW, innallaha ma'ana. Jadi kita tak dapat dengar Nabi ucap kat kita innallaha ma'ana. Abu Bakar dapat, kerana ucapan mulut daripada kalam Rasulullah adalah sabda firman Allah, iaitu daripada Allah. Maka Allah sendiri mengatakan melalui mulut Rasulullah, iaitu innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah tu terlalu dekat dengan Abu Bakar. Makna dekat tu kan dah bagi tahu, dekat tu hingga tiada Abu Bakar, yang ada hanya Allah. Tu makam Sayyidina. Jadi kita tak dapat pergi situ.
Kita dibawa apa ni kepada ke arah keduniaan aja. Kita tak naik kata lepas kepada langit pertama, langit kita tak dibawa ke situ ke alam. Kita main alam dunia, kita nampak itu ya syok. Pada itu adalah zinatul hayatid dunia, perhiasan aja dunia. Perhiasan. Kita tak jadikan dia sebagai ladang untuk kita berkehidupan dengan Allah. Kita tak nampak walal akhiratu khairul laka minal ula. Kita tak nampak yang Allah akhirat tu mana Allah Ta'ala lebih diutamakan, lebih bagus daripada sekarang ula. Jadi kita nampak pula sekarang ni pula bagus. Kita dah nampak. Kalau pergi masjid, ada satu ustaz je. Siapa pergi masjid subuh besok, kami ni ada orang kaya sini, kaya sangat. Dia akan hadiahkan seketul emas kilo seorang. Sekilo emas 1 gram berapa sekarang? 300 kan? 300. Atalah 300 lebih kurang. Kalau 1000 gram berapa? 300,000 betul? 300,000 kan? Sekilo 1000 gram. Ada 300,000 betul? 300,000 siapa datang solat subuh? Ramai yang datang. Pasal 6 walal akhiratu khairul laka minal dia nampak ular sekarang tu. Ular tu bukan ular. Tak ada R ya, ular. Mana sekarang. Jadi manusia suka nampak sekarang. Dia tak nampak Allah tu lebih nyata daripada apa yang Allah Ta'ala bagi kau lihat nyata. Allah tu lebih nyata. Akhirat tu Allah Ta'ala kau tak nampak. Engkau nampak ular yang tu yang Allah nyatakan. Kau tak nampak siapa yang nyatakan. Maka itulah terjadinya. Bila sesuatu ada dibagi ganjaran upah, kita nampak upah tu tadi. Kita nampak upah tu tadi, sebenarnya kita tak nampak Allah tu lebih besar, lebih baik yang Allah Ta'ala kata. Walal akhiratu khairun laka min, lebih baik daripada apa saja pun. Allah tu lebih baik. Tapi kita tak nampak. Bila dia, buktinya bila ada perkara yang begitu berunsur material jelas, kita tak nampak Allah. Kita kata besok dapat 1 kilo emas, kita kena bangun pagi-pagi lagi, tak sabar lagi. Orang biasa datang, orang dah azan baru datang masjid biasanya, ataupun susah nak pergi masjid. Tapi bila ada yang offer begitu, orang kaya betul kan, kita ni berlumba-lumba datang masjid ataupun tempat yang dapat upah tadi. Yang masjid lain yang tak bagi upah, tak ada kat masjid tu. Pak imam dia pun tukar pergi tempat lain. Dia kata, "Nai, saya tak nak jadi imam kat sini. Kat depan tu ada 1 kilo emas bagi." Dengan Pak imam. Pak imam semua tinggalkan masjid. Kerana tu. Tapi Allah dah bagi tahu 2 rakaat sebelum solat subuh, apa ganjaran dia Allah Ta'ala kata? Kita tak nampak. Lebih besar daripada emas kilo tu tadi. Allah dah menjanjikan lagi. Kalau kau nak upah kan, Allah punya upah lagi tinggi lagi. Tapi kita tak nampak sebab kita tak yakin kepada Allah. Kita tak kenal kepada Allah. Kita hanya tahu sebut je la ilaha illallah. Ni miskinnya kita. Ya. Kita nak kaya yang lain, nak senang, nak jadi mewah, nak jadi kedua. Tapi kita sebenarnya miskin dengan Allah. Ya Allah. Miskin dengan Allah tu apa? Iman kita miskin. Nabi kata, iman kita miskin, kita biarkan. Ya Allah. Kita buta tentang Allah, biarkan. Kita jahil tentang Allah, tak apalah. Janji kat dunia ni, la haula wala. Dah terbalik kita ni. Maka itulah dianggap asing, Nabi kata. Jadi beruntung orang yang dianggap asing. Dia tetap juga menomorsatukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dikala sekeliling dia tu tadi banyak yang hubut, tertipu dengan dunia, mereka tetap juga memandang Allah tu lebih mustahak lagi, lebih diutamakan daripada sekalian apa pun nak dijanjikan oleh makhluk. Tetapi dia tetap juga tu tadi. Tapi jaranglah mana ada orang, pernah tak kita dengar kalau datang solat
di masjid ni dapat sekilo emas, susah. Tapi Allah tu boleh bagi lebih daripada itu lagi. Kan? Itulah nak dia dibagi kita ni perumpamaan oleh Allah. Allah buat gitu supaya kita nampak mana. Pernah perjalanan ni, bukan nak kisahkan saya ni hebat tak. Pernah perjalanan satu hari dulu masa saya berumur dalam lingkungan 20 tahun, 21 tahun. Pernah guru saya offer untuk mendapatkan khazanah yang maknanya jadi kaya raya lah. Macam ibaratnya kita dapat satu makhluk Allah, hamba Allah yang kita dapat panggil untuk mengambil segala macam harta karun. Jadi guru kita offer kena baca Qul huwallahu ahad 81,000 dalam masa 7 hari dengan berpuasa. Ini bukan nak cerita saya punya baik, tapi saya punya cerita ini bukan saya nak cerita saya hebat. Saya nak cerita perkongsian macam mana Allah menceritakan dalam riwayat kehidupan saya. Tak ada cerita, tak ada makna saya nak cerita saya hebat. Ini semua cerita Allah. Ini kena faham betul-betul. Jangan kata si Aziz ni hebat, bukan hebat. Ini cerita. Saya nak bagi tahu cerita, nak kongsi pengalaman dia. Ini nyata dan jelas. Saya mengalaminya sendiri. Jadi saya buat. Malam pertama saya buat dapat 12,000 Qul huwallahu ahad. Tapi bukan daripada malam, daripada siang tu. Saya buat satu hari 12,000 nak dapatkan dalam masa seminggu untuk habiskan 81,000 kulhu tu. Lepas tu malam duduk tanpa ada atap. Kosong bintang. Tak boleh ada atap. Ada atap tak boleh. Buat ibadah tu macam tu. Mula-mulanya guru tu cakap begitu. Nanti kita akan dapat lah. Bergoni-goni emas harta karun lah. Dia kata. Dia tak sebutkan siapa penunggu Qul huwallahu ahad tu yang datang. Ada Allah Ta'ala letakkan hamba-Nya yang duduk mengabdikannya. Dia macam malaikat juga, tapi manusia. Tu. Buat masuk je hari penghabisan tu. Mula-mulanya malam terbuka semua. Tak ada atap. Masih lagi lah kita boleh nampak walaupun malam kan, tapi kita boleh nampak lagi lah. Ada kawasan-kawasan yang cerah-cerah kan. Tapi bila sampai 81,000, gelap. Gelap segelap-gelapnya. Bila saya raba, itu bulu roma, bulu kaki dia, satu bulu kaki dia tu, gelap semua dunia. Gelap semua tu, punya besar makhluk Allah tu. Dia kata dia ni Syekh Abdul Wahid. Syekh Abdul Wahid, penjaga Qul huwallahu. Dia kata dia. Tapi saya tak nampak dah. Dia bisikkan datang begitulah. Dia kata aku ni sekarang ni aku kecilkan diri aku, kau tengok aku buat apa. Dia bawa, dia pikul satu goni itu, baratnya macam harta karun. Kau nak apa? Cakap aja. Aku akan bagi. Boleh terdetik waktu tu saya memang nak lah tu. Tapi bila dah timbul suasana tu, saya langsung tak nampak lagi Allah bagi. Tak nampak harta karun tu. Saya cakap aku tak nak ni, aku nak Allah. Kan kau buat ni kan, aku datang ni untuk bagi ni. Tak, sebenarnya aku nak Allah je. Betul-betul ke tak nak ni, apa kau boleh jadi kaya, kau nak apa saja aku akan bawakan. Tak nak. Engkau dah panggil aku akan. Tak nak, aku nak Allah je. Nampak. Sampai keadaan tu tadi bahawa Allah Ta'ala pelihara kita. Kalau tidak kita nanti, saya pun tak boleh nak ajar bab ni. Sebab saya tak cinta pada Allah. Macam mana saya nak ajar bab ni? Jadi diuji dengan bagi apa saja yang kita nak, dia akan. Kau nak pergi ke mana? Kau nak pergi Lauh Mahfuz, nak pergi mana? Cakap je. Aku boleh satu nafas saja aku boleh bawa. Besarnya makhluk Allah tadi. Kalau bulu roma dia tutup gelap saya. Punya besar bulu roma dia je. Tu belum orang dia tadi. Dia kecil kan baru kita nampak. Dia bawa
atau karun pikul macam ni. Tapi alhamdulillah Allah pelihara kita. Kita kata tak nak semua, aku nak engkau ya Allah. Dia paksa kita, dia bagi, kau dah panggil aku, bila-bila kau nak kau cakap je, aku akan bawa. Kau nak apa je, bila-bila nanti. Tak, aku tetap nak Allah. Aku tak mau ni semua, aku nak Allah. Alhamdulillah. Dapat saya, maknanya sebelum saya dapat cinta makhluk, Allah bagi saya cinta kepada dia dulu. Ini bukan nak cerita saya baik, ini cerita apa yang Allah Ta'ala nak ceritakan tentang cerita dia. Bukan saya, cerita dia. Saya tak tahu apa benda. Allah yang bercerita. Allah yang bercerita tentang keesaan dirinya. Jadi bukan kita ni hebat. Jadi kita diuji di situ. Bukan kita ni hebat, tapi Allah memberikan pertolongan. Allah, kita mengundang pertolongan dengan belajar ilmu ni. Selalu pertolongan Allah akan sampai. Di saat-saat yang kita, kalau kita cakap aku nak ni lah, habislah kita dengan Allah, terputuslah. Kita hanya dapat imbalan kat dunia ni. Maka kita tak dapatlah nak bawa manusia kepada Allah. Sebab kita sendiri gagal. Tu nanti belum dia bawa, nanti dia nak bawa ke apa, kat tempat syurga ke apa kan, kita dah tak nak balik nanti kan. Sebab kita nak Allah. Kan? Kita nak Allah ke nak syurga? Jadi dia bawa lah tempat nikmat. Dia bagi bawa tempat azab. Kita masih lagi keadaan kita tetap juga nampak neraka tu tetap makhluk Allah. Dia tetap tak berkuasa mengeluarkan azab tu tadi. Kita nampak yang boleh mengeluarkan azab tu Allah. Jadi lupa Allah tu lebih azab daripada azab tu sendiri. Jadi Allah yang didik kita. Allah didik kita sampai betul-betul kita tak mau yang lain dah. Allah tu dah cukup dah. Dia bagi apa? Bukan kita rasa kita ni, hebatlah si Haji ni. Syurga pun dia tak heran, nikmat tak heran, harta benda apa dia tak heran. Neraka pun dia tak takut. Bukan tak takut. Dia bagi gitu. Dia bagi, Allah dah bagi faham kat kita. Sebenarnya yang jadi takut kita ni adalah bila kita tak kenal Allah. Bila kita rasa akuan diri, itu sebenarnya akan jadi ketakutan, akan jadi tak cukup, akan jadi tak puas. Walau dia bagi emas kilo tiap-tiap hari pun tak cukup juga. Dah bagi kat syurga pun, Nabi kata duduk kat syurga pun tak cukup juga, Nabi kata. Kenapa? Ada lagi satu penduduk syurga, dia nak nikmat satu lagi yang besar. Apa dia? Memandang wajah Allah. Maka tu Nabi kata, kenallah Allah tu di dunia masih hidup. Kenal. Jadi kita dah melangkaui kepada syurga dan neraka. Bukanlah kita kata kita lepas, tapi kita dah dapat pemilik dia. Jadi apa kita nak risau syurga dan neraka? Bukan kata kita hebat, tapi itulah sebenarnya Allah ni. Dia tahu kita takkan sanggup nak menghadapi azab kubur pun tak sanggup. Azab kat dunia pun tak sanggup. Allah tahu. Maka tu dia bagi kalimah sakti supaya kita faham la ilaha illallah, supaya kenal aku. Duduk dengan aku, aman, damai, bila-bila di mana jua pun. Jangan berubah. Punya sayang Allah Ta'ala. Jadi dia takut-takutkan dengan apa neraka. Dia berjanjikan dengan syurga. Jangan kita ingat Allah tadi nak menutupi kita dengan Allah. Bukan. Allah tu supaya kita tahu nikmat tu syurga. Kalau kita tak tahu nikmat syurga, Allah ciptakan syurga tu dengan bijaksana. Dan ciptakan neraka juga dengan bijaksana. Kalau kita tak diciptakan syurga, kita tak tahu nikmat macam mana. Makan buah delima, makan minum air susu, macam-macam rasa Allah bagi kat dunia untuk mengecapi nikmat daripada percikan nikmat syurga. Sedangkan syurga lebih hebat nikmat dia lagi. Tujuan dia untuk apa? Tujuan kita tahu nikmat tu semua. Kalau syurga yang di dunia, semua nikmat yang kita pernah kecapi, yang ada kat dunia itu ada 1% daripada nikmat yang dah ada di syurga. Makna hebat betul syurga. Tak mampu nak diceritakan nikmatnya, kata Rasulullah. Dan kalau itu aja Allah nak bagi kita faham, apatah lagi Allah. Lebih nikmat zuknya dengan Allah tadi. Lupa kita bidadari cantik macam mana pun kita tak heran. Sebab apa? Kita dah dapat Allah tu lebih nikmat daripada segala nikmat.
Cantik macam mana pun bidadari, indah pun macam mana dalam syurga, macam mana pun dihias dengan zamrud, batu-batu mulia, tetap juga kita memandang wajah Allah tu mengalahkan segala pandangan yang indah di syurga. Itu hanya 1% daripada keindahan wajah Allah. Hendaklah kita kenal di dunia. Tak adalah kita nanti sangkut bila diuji dengan tu tadi. Maka tu tak lain, Allah jadikan dengan bijaksana supaya kita kenal, faham segala sesuatu yang Allah jadikan, bukan untuk kita berhenti di situ. Tetapi siapa yang menciptakan tu tadi? Kalau dia tak ciptakan apa syurga, neraka dan seisi, kita tak faham Allah. Kita tak faham. Jadi bijaksana Allah ciptakan segala yang ada di dunia, di mana pun, untuk bagi kita faham. Jangan pandang sesuatu tu, pandanglah siapa pemilik sesuatu yang dijadi. Itu tujuannya. Kalau nikmat kan tadi kita makan kecapi apa pun, nikmat nasi kandar ke apa, tetapi kita lupa siapa yang bagi kita berkehendak untuk dapat rasa nikmat tu. Di dunia ni ajarkanlah. Ya Allah, kalahkan semua segala nikmat ni semua. Engkau lebih nikmat ya Allah. Kalahkan. Dibawa kita ke mana pun nanti kita akan kalahkan. Kita akan tauhidkan. Kita akan tauhidkan semua. Ajakkan semua mengesakan Allah. Durian kita esakan apa ni. Macam mana Syekh Latif semalam cakap. Kita makan pun kita tak esakan makanan. Kita belajar mengaji dapat PhD apa semua di bidang tauhid. Tapi kita tak terlupa bahawasanya kita mandi tadi. Kita bukan mandi tadi kita ngesakan air tu. Kita tak ajakkan air tu la ilaha illallah. Padahal air tu sentiasa mengesakan Allah tu. Kita tak tahu cara dia. Jadi kita belajar tauhid, kita ingat habis dapat PhD tu habis. Kita tak faham. Kita kena jumpa arif billah. Baru kita tahu, kita tengok air tu pun berzikir la ilaha illallah. Mengatakan aku ni tak ada. Jadi engkau mandi tu sebenarnya engkau Allah yang mencucikan kau. Bukan aku. Aku tak ada kata air. Dia sesat ni saja ni air pula. Tak faham. Kau belajar tauhid tapi kau tak masih lagi melihat ada lagi sesuatu yang dapat mensucikan diri kau. Air itu hanya cuci tubuh aja. Tak cukup bersih dalam. Selagi kau tak makrifat, tak kenal air itu, dia mengatakan dia tak ada. Jadi siapa yang suci kau? Yang sucikan kau adalah Allah. Yang di dalam diri kamu tu dapat dicuci dengan cahaya yang bernama Nur Muhammad. Cahaya itulah yang meyakini yang ada hanya Allah. Barulah bersih kau mandi luar dan dalam. Inilah cara ni kita belajar mengenal diri mengenal Allah, supaya kita betul-betul berkehidupan dengan Allah tanpa merasa ada keakuan diri. Ini saya cakap tadi. Jadi Allah takkan nak nyaya kita, Allah pun nak, dia sayang kita. Takkan dia nak umpan kita dalam apa ni, kubur kepada masa nak seksa kita bila kita dah kenal dia. Tak ada. Orang yang sentiasa rasa asyik dengan syok dengan Allah, dengan orang yang tak kenal Allah, mana ada sama. Allah bagi tahu, Allah soal, Allah jawab dalam surah sujud sajadah tu yang kita selalu dengar. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Allah kata apakah sama? Afaman kana mu'minan, orang mukmin, iaitu orang mukmin siapa? Para rasul, para nabi-nabi, para wali Allah. Orang tu semua kenal diri, kenal Allah tu. Mereka diletakkan golongan orang mukmin. Afaman kana mu'minan kaman kana fasik. Orang fasik siapa? Tak kenal Allah lah. Tak kenal diri. Allah Ta'ala kata sama ke orang mukmin dengan orang fasik? Orang kenal Allah dengan tak kenal Allah. Orang angkat takbiratul ihram, dia kenal Allah. Lebur tak ada, dia tak rasa dia angkat dah. Dia tak rasa dia solat. Yang berdiri solat tu Qudratullah. Tapi orang-orang yang tak kenal Allah, dia angkat takbiratul ihram, dia kata dia usolli, aku yang solat. Itu tadi. Susah dia nak tukar, dia kata sesat ilmu si Ajis ni. Sesat apanya pula? Kita ni bukan mengaku Tuhan, yang ada hanya Allah. Dia kata kita mengaku Tuhan pula. La haula wala. Engkau yang mengaku Tuhan kerana engkau kata engkau usolli. Engkau yang boleh berdiri, engkau lah Tuhan. Engkau lah syirik, engkau yang mengata engkau ada. Tu tadi. Tak nak pula dia nak jawab. Ya tak je dia kata, tapi dia tak nak mengaku.
Pasal dia punya anak murid dah ramai, takut terhina. Dia pun tetap kata kita sesat juga. Dia cakap, rugilah kau. Kau takkan dapat khusyuk wa tawaduk selagi engkau mengangkat takbiratul ihram, engkau rasa engkau yang berdiri, engkau yang rukuk, engkau yang sujud, engkau yang macam mana nak buat ni? Itu saya cakap tadi, carilah pembimbing rohani. Engkau ada ke belajar selama ni hari untuk nak mengenal diri, mengenal Allah? Ada tak jumpa guru? Kalau belum, pergilah cari guru yang betul-betul arif billah. Ni kau belajar bidang tu, bidang ni. Lepas tu bila orang tanya bab mengenal Allah, kau sapu bersih. Kau rasa kau pun boleh faham juga. Padahal mana boleh sama. Kau tak belajar kenal Allah, memang tak boleh. Kau kena cari ahli dia. Memang ilmu macam-macam bidang kau belajar, tapi kau tak belajar ilmu kenal diri, kenal. Kau kena cari guru dia lah bidang tu. Mana boleh kau bantai semua kau tahu. Ya, agama Islam ni cabangnya luas, ilmu Allah ni luas. Tapi ilmu yang paling mustahak, Allah Ta'ala, Rasulullah kata, adalah mengenal Allah awal-awalnya. Sebab awal-awal aku jadikan Nur Muhammad, sebelum terjadi semua makhluk, aku ingin aku dikenali. Dalam dia asyik, pada dia asyik sempurna, dia dalam keadaan tu ingin aku dikenali baru keluar. Maknanya awal-awal kita lahir aja, kita dah nakkan la ilallah, anak kita tahu anak kita tak ada, yang ada hanya Allah. Kita nak didik anak kita gitu. Tapi daripada awal kita tak didik macam tu, sampai dah anak kita peringkat dah tinggi ilmu pun kita tak ajar tu juga, sebab kita pun tak faham. Itu pasal kita dah lari tajuk. Rasulullah tu ajar 13 tahun tauhid dulu, mengesahkan Allah, mengenal diri, mengenal Allah dalam tu. Kita anggap benda ni sambil lewa. Ya, aku dah sebut nama Allah 60 tahun, takkan aku tak kenal Allah? Memang tak kenal lah. Kau sebut ya, durian, Mahdi, Anwar, Agung kita siapa, Abdullah, Haji Abdullah. Tapi kau tak pernah pun jumpa dia. Masalah lah. Kan? Tu. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Allah suruh bertemu dengan dia. Jangan aku tak pernah tinggal pun kau, ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Pernahkah aku tinggalkan kau? Pernahkah aku membenci? Pernahkah aku berpaling? Allah Ta'ala kata. Kau baca apa? Setiap kali pagi waktu duha baca surah tu kan? Mana yang tadabbur kau nak amaliyah dalam kehidupan kau? Kau baca je. Kau tak merasakan Allah tu 24 jam tak pernah tinggal, tak pernah berpaling. Sebab lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala dia sentiasa nakkan kita pertemuan dengan dia. Sebab Allah tak pernah tinggalkan kita lah. Maka tu dia kata ingatkan kita. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan. Barang siapa nak syarat nak pertemuan denganku, Allah bagi tahu jalan dia. Falyamal amalan soleh. Hendaklah dilakukan amal soleh, iaitu dia melakukan amal tanpa merasa ada akuan diri. Dia dah kenal diri, kenal Allah. Dia tak ada, dia melakukan amal soleh tu, dia tidak merasa yang dia melakukan amal soleh, itulah amal soleh. Wala yusyrik, dia kembali balik, jangan mengakui engkau yang melakukan amal soleh 24 jam diri engkau tu sentiasa yang ada hanya Allah. Itu yang dikatakan kau bertemulah. Kau bertemu, cara dia begitu, dengan cara engkau tak ada, memangnya kau memang tak ada pun. Jadi aku masukkan hidup, kau dah rasa ada engkau, maka tu yang membuat engkau hijab denganku. Maka untuk itu balik Allah bagi tahu, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ada. Sayangnya Allah SWT, engkau rasa risau. Engkau rasa risau sebab apa? Risau tu atas hawa nafsu. Sedangkan kau tak perlu risau dah. Bila kau dah dengan Allah, kau tak ada akuan diri, tak perlu risau dah. Allah akan kata kau dah berjiwa qalbun salim. Hati kau di dunia lagi Allah dah bagi selamat sejahtera, iaitu apa? Hilang akuan diri. Itulah sebenarnya tempat yang paling selamat, paling aman. Itu tadi. Maknanya Allah sendiri berjanji.
Bila engkau dah la ilaha illallah, tak ada keakuan diri engkau, oh hizni kau berada dalam benteng ku, kata Allah dan ahli kursi. Allah janji. Tapi nak cari betul-betul tadabbur la ilaha illallah tu, jadi kita sebut aja tak jadi. Tu. La ilaha illallah tu akan melaknat kita balik. Sebab apa? Bukan saya tak bagi sebut. Sebutlah banyak pun. Tapi maksud dia melaknat tu, Quran melaknat orang yang membaca, tak dia tadabbur, tak dia amalkan. Dia kata wala taqrabu zina, tapi dia sendiri lakukan zina. Itulah azab sebenarnya. Bukan Allah bagi azab, tapi sebenarnya azab. Engkau katakan jangan hampiri zina, tapi engkau juga hampiri. Tu tadi. Engkau sendiri, kau suruh, kau baca jangan mensekutukan Allah dalam ibadah, engkau sendiri sekutukan Allah dalam ibadah. Itu maknanya Quran tu melaknat, bukan Allah Ta'ala zalim. Engkau lah sebenarnya yang merosakkan diri engkau sendiri. Membaca Quran, kau rosakkan diri engkau sendiri. Sedangkan Quran ni, wa nunazzilu minal Quran syifa, penyembuh. Tapi bila engkau tak faham, tak kenal diri, tak kenal Allah, jadi engkau rosak. Bukan Allah tu zalim, engkau sendiri rosak. Kau ingat Quran tu kitab Muzitong ke? Komunis punya kitab. Nak baca pun nak kena suci, hilang keakuan diri tau. Walaupun huruf alif batam muqaddam tu, kita kena beradab, ambil wuduk. Wuduk tu bukan di luar, wuduk luar dan dalam. Hilangkan keakuan diri kita. Baca Quran betul-betul tumpukan perhatian. Kalau bab-bab lain, ilmu lain boleh tumpu perhatian. Luk kita kerja berjam-jam dalam ofis kita, ofis kerajaan ke, ofis pejabat-pejabat, company ke. Boleh tumpukan perhatian kita. 7 jam, 8 jam, boleh tambah lagi overtime. Sabtu minggu lagi kalau ada, nak lagi. Dengan Allah. Bila ni kita nak betul-betul dengan Allah? Nak tunggu apa? Allah lebih penting ke ni, hidup kamu ni, urusan hawa nafsu kamu lagi penting? Allah tu lebih penting. Kalau kita rasa kita lagi bekerja, lagi kita kuat tentang dunia ni, lagi kita bersungguh-sungguh kat dunia, salah kita ni. Lepas tu dalam kita bekerja pula, kita ta'an zikrillah. Bekerja ke berniaga ke, kita ta'an zikrillah. Lagilah Jahannam hidup kita. Betul-betul tumpu dunia je. Dalam bekerja tu, ingat Allah. Bukan tumpuan aku kena betul-betul dengan Allah nanti satu hari. Macam mana nanti sebelum aku pencen ni, macam mana aku nak tumpukan nanti dengan Allah pula. Ini tidak, lepas pencen pun ada lah ke sana lah, ada je urusan hawa nafsu kita. Kita tak buat persiapan. Teruklah hidup kita ni. Tertipu dengan tu. Sebenarnya bukan tertipu pun, sebenarnya kita buat kita tak pentingkan Allah SWT. Mulut kita ya. Jadi ubahlah, tadabbur, fahamlah. Itu saya cakap tadi, apa pun belajarlah, cari pembimbing rohani masing-masing, cari, minta pada Allah. Allah akan tunjukkan. Kalau kau nakkan betul-betul Allah Ta'ala, Allah pasti tunjukkan. Tapi tak, kau ngalir hawa nafsu, kau biarkan, rugilah. Allah sayang pada kita, sudahlah tu. Sudahlah tu, kembalilah kepada, sudahlah tu Allah. Hari-hari Allah Ta'ala kata, sudah. Keluar daripada akuarium najis keakuan diri itu. Akuarium najis Yahudi punya sistem. Banyak lagi. Bila kau dah masuk akuarium najis akuan diri kau termasuklah, senanglah masuk akuarium iblis, akuarium kesesatan yang lain tadi. Jadi kembalilah. Kami di sini tak ada daya upaya, kami tak tahu apa benda pun. Yang boleh bagi faham tu kamu semua ni adalah Allah. Saya tak boleh bagi faham sesiapa pun. Saya tak tahu apa benda pun. Semuanya Allah Ta'ala, Allah yang tahu. Sebab Allah yang bagi kalian kita semua ni makan, bagi hidup, bagi rezeki, macam-macam Allah. Bagi Allah yang lebih berhak lagi untuk mendidik, memberikan kepahaman. Kami tak boleh. Tapi ingatlah, apa pun Allah Ta'ala suruh mengucapkan perkataan yang paling baik. Iaitu tidak lain kami nak ucapkan apa yang Allah Ta'ala suruh daripada kalam dia. Iaitu mengajakkan perkataan yang baik. Ajakkan da'ilallah. Iaitu ajak kepada kamu dapat Allah Ta'ala. Ini daripada Allah. Maknanya ucapan yang baik ni bukan kita. Allah yang suruh, mana daripada Allah. Jadi daripada Allah fikirkanlah. Ini daripada Allah, fikirkan Allah beri makan, beri hidup, beri macam-macam kita. Apa yang kita ni rasa kita nak membangkang dengan Allah, kenapa?
Kenapa nak jadi kita ni nak berbalah-balah dengan Allah? Kenapa? Memang mulut kita tak balah, tapi perangai kita tau lebih bahaya. Kita tak kenal dia tu berbalah yang besar tu. Kita cek pasal dengan Allah tu sebenarnya, tapi Allah tak balas pun. Allah sayang kita. Dia bagi peluang lagi, tunjuk lagi, bagi rezeki lagi. Dia tak sekat rezeki kita. Walau kita buat dan melampau dengan Allah Ta'ala, tapi Allah tetap juga, hamba-Ku, hamba-Ku. Malaikat nak cabut nyawa pun nanti dulu, belum masa kan, nanti dulu. Bagi dia, bagi perumpamaan dia, bagi kesedaran dulu. Punya sayang Allah Ta'ala pun. Dia punya azab kemurkaan Allah tu tak nampak jauh. Yang dihidangkan adalah kasih sayang, sampai kita tak nampak Allah Ta'ala punya azab ataupun kemurkaan. Punya sayang Allah pada kita. Jadi tak ada alasan nanti. Jangan sampai menyesal dah meninggal, dah wafat, dah mati, nanti baru minta tolong, ya Allah, aku tahu Engkau baik. Tak guna dah. Tak guna dah. Menyesal keluar air mata darah pun engkau diseksa. Kerana apa? Di dunia lagi engkau nak diseksa. Bukan Allah nak seksa engkau. Allah tak zalimi engkau. Engkau yang menzalimi diri engkau sendiri. Engkau tak nak ubah. Cukuplah tu sudah. Tak ada tinggi mana engkau, pangkat tinggi mana pun Allah tak pandang pun. Engkau ni keturunan darjat paling hebat ke, suci ke, Allah tak pandang tu semua. Kau kaya macam mana, hebat macam mana pun, semua orang kenal kau baik, tak ada, Allah tak pandang tu semua. Allah pandang adakah engkau hilang akuan diri engkau. Bila hilang aja akuan diri engkau, Allah peluk engkau. Itu hamba-Ku yang sebenar Aku kasih. Tapi kalau kau nak bangga dengan keturunan, bangga dengan kekayaan, bangga dengan amalan, Allah tak nak pandang dia. Dia tengok hati engkau tu, dia tahu kau kenal aku. Itu kekasih-Ku dia. Jangan kacau. Aku lindung daripada dunia, di alam kubur, di mana pun Allah akan lindung. Sebab dia dah cop kekasih dia. Dia dah kenal aku. Aku kenalkan diri aku lagi pada dia. Untungnya kita tadi ya. Jangan sampai kita tak dapat. Saya dah jelaskan. Jangan dakwa-dakwi saya daripada masyarakat di mana pun nanti. Bahawa saya dah sampaikan. InsyaAllah. Saya rasa cukuplah saya suruh dulu. Sementara menyuruh kita punya teman-teman, Pak Alang dengan Syekh Latif untuk nambahkan lagi pencerahan kepada kita, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah SWT yang mana telah menggunakan hidayah, taufik, petunjuk, inayah, rahmat, kasih sayang dan juga keizinan daripada Allah SWT, juga pilihan daripada Allah SWT, juga meletakkan kita di tempat yang sebaik-baik di atas pada petang ini, di atas muka bumi ini. Itu untuk sama-sama kita mengesahkan Allah SWT dengan sebenar-benar keesaan, sebagaimana Allah SWT mengesahkan dirinya sendiri. Dan kita sama-sama mentauhidkan Allah SWT yang Maha Esa, Maha Tunggal, dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimah kita nak sama-sama menafikan keakuan diri, membuang keakuan diri, menanggalkan keakuan diri. Banyak perkataan dan banyak bahasa lah kita digunakan di situ kerana besarnya kalimah ini, menanggalkan, membuang dan sebagainya. Kerana keakuan diri ini dah lama bersebati, dah lama bersama-sama dengan kita. Jadi sangat susah kita nak buang. Kecuali apabila kita sama-sama berada dalam majlis dan bersama-sama dengan pembimbing rohani, barulah mudah Allah Taala akan tunjukkan jalan-jalan macam mana kita nak tanggalkan keakuan diri ini dan nak isbatkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, nak isbatkan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kita nak amaliahkan dalam kehidupan kita 24 jam, supaya segala amal perbuatan kita, segala pekerjaan kita, segala amal ibadah kita, kita tak rasa kita yang buat, tapi kita yakin semuanya daripada Allah SWT. Kita solat pun Allah SWT yang dirikan solat, bukan kita yang dirikan solat. Jadi bila ada keadaan itu, maka itulah sebenar-benarnya yang Ustaz beritahu tadi ni, Allah SWT
akan peluk kita, masya-Allah. Allahu akbar. Bila kita hilang keakuan diri itu. Jadi itulah kita nak amaliahkan dalam kehidupan kita. Kita nak tadaburkan dalam kehidupan kita seharian. 24 jam supaya sentiasa kita berada dalam keadaan yang macam tu. Kita sentiasa dalam keadaan hakul yakin. Yakin dengan benar akan kekuasaan kudrat Allah SWT, sehingga datang qalbun salim tu. Yang tadi diberitahu juga, bila kita tanggalkan keakuan diri, tak ada keakuan diri, dan kita yakin dengan benar semuanya adalah keesaan Allah SWT, kudrat Allah SWT, maka kita akan datang kepada kita keamanan, kesejahteraan, kemanisan, manis yang tiada pahitnya. Macam mana Allah Taala beritahu, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Qalbin salim inilah yang kita nak amaliahkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Itulah sedikit dari saya insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-mukasyafa ghaibul fuqarah, ila siratul mustaqim, ila siratul mustaqim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Syukur alhamdulillah pada petang yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, kita bersama-sama menceritakan tentang kebesaran, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana tak lain hala tuju ke arah keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada lain yang kita nak tengok. Penglihatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tadi, lihatlah dari dalam mata basariah, iaitu keindahan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Taala sendiri yang memperjalankan. Kita tak ada sehebat mana pun, kita tak ada rasa hebat mana pun, tak ada rasa pandai ke apa ke, tak ada. Al-Hakim, iaitu Al-Hakim yang Maha Bijaksana, yang menyatakan diri dia yang esa, diri dia yang bijaksana. Itu yang sebenarnya. Alhamdulillah, disebabkan rahmat Allah juga kita berada di sini untuk menceritakan tentang bagaimana nak menghilangkan, menafikan keakuan diri kita yang ada hanya Allah. Alhamdulillah tadi saya bila melihat kepada medium WhatsApp ke, saya tak ingat lah, ada gambar orang dekat dalam kereta, ada gambar orang dekat dalam kereta, gambar tengah drive. Lepas tu lembu di hadapan, lepas tu ada orang di belakang. Jadi nak ceritakan di sini bahawa orang di belakang melihat lembu dan kereta tadi, kereta di tengah-tengah kereta dan lembu di tengah jalan. Seekor lembu di tengah jalan. Jadi orang yang belakang tu cakap dengan pantas, dia cakap lembu, dia kata. Lembu, dia kata. Maknanya lembu lah dekat tengah jalan tu. Dia tak cakap lembu tengah jalan. Dengan pantas dia cakap, sebab dia nak selamat dengan cepat dengan orang yang tengah drive naik kereta tadi tu. Gambar tu menceritakan, sini saya cerita balik. Jadi orang yang dekat dalam kereta ni, dia perasan, dia tak siasat, dia tak teliti, dia ingat orang tu kata dia tu lembu. Jadi dia pandang ke belakang, mu lah beruk. Kalau orang Kelantan kata, mu lah beruk. Dia cakap balik orang tu. Saya nak cerita ni ada kaitan. Orang tu sampai dalam keadaan kau dah cakap mu beruk, kau penlanggar dah lembu yang dekat depan tu, accident, kemalangan. Padahal orang tu nak selamat, lembu, dia kata. Kau cakap mu beruk, dia kata. Nampak tak? Itulah yang dikatakan. Apa yang Ustaz Aziz cerita, apa yang berjamaah cerita ni untuk apa? Kita ni nak duduk dalam keadaan selamat, jangan duduk dalam kemalangan. Kan? Kawan-kawan kita cerita tentang engkau tu nak sampai kemalangan dah tu, ada lembu kat depan tu. Engkau cakap aku beruk pula. Contoh, mu beruk dia tu. Contoh gitu. Itu yang dalam dalam dia kata yang apa? Yang dikatakan apa nama tu? Cerita dalam tu lah, dalam yang dikatakan penceritaan tu tadi tu. Jadi kita orang nasihat kita, Ustaz Aziz ke siapa-siapalah, nasihat tentang nak kenal diri, kenal Allah ni, dia mengejek-ngejek, mengejek-ngejek, dan ataupun seperti Ustaz Aziz cakap tadi, dia tak pandang dah benda ni penting dah, tak ada dah. Illa qalilah, terlalu sedikit. Padahal orang tu betul-betul nak selamatkan kau. Engkau tu dah buta dah. Ibarat asap tebal dukhan tu, bukan ibarat lagi, memang dukhan tu dah masuk dalam diri kau dah tutup semua dah. Kan? Kau cakap orang tu beruk pula.
Contoh dalam cerita yang saya cerita tadi lah. Ni bukan saya reka-reka cerita, ni huraian ni. Ni huraian kita nak, ni cerita kenal diri, kenal Allah ni, selamat kau dengan Allah. Allah Ta'ala peluk kita, peluk kita dalam, kita tak ada lagi rasa keakuan dia. Allah Ta'ala malah dia peluk kita kan, dengan kasih sayang Allah SWT. Seperti yang dikatakan penceritaan awal tadi, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada 2 rakaat lebih baik daripada seisi-isi dunia. Lebih baik daripada seisi dunia. Apa tu? Dapat apa tu? Sebab apa? Dia kejar apa sebenarnya? Nak dapatkan Allah tu. Nak dapatkan Allah. Kan? Nak dapatkan Allah. Lebih baik daripada seisi dunia. 5 kilogram yang Ustaz Aziz cerita tadi contoh. Emas tadi tu pun, itu kecil je. Kan? Allah pemilik emas tadi tu. Nak dapat dia tu, kita tak nampak, buta kita. Sampai kita mengejek-ngejek tadi tu. Contoh yang ni ada kaitan lah saya cakap. Ngejek-ngejek lah mati kita. Macam lah kau pandai. Contoh lebih kurang gitulah. Kan? Tak kisahlah. Memang betul pun. Kan kita nak cerita ni, engkau seorang je lah kenal Allah. Bukan. Semua kita nak ajak Rasulullah cakap. Kan? Sama-sama nak mengajak kepada mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat di situ. Kan? Janganlah Allah Ta'ala tak anaya kita nak dapat azab kubur, tak anaya kita, tapi engkau duduk kat dunia sebelum kau masuk dalam kubur, itu dia yang dikatakan berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Engkau kenal Allah, bukan man rabbuka, siapa Tuhan kamu, Allah. Itu nama Allah, bukan disebut siapa nama Tuhan kamu, tak, siapa Tuhan kamu, siapa Allah tu engkau kenal tak? Engkau solat tu engkau kenal tak Allah? Engkau berdiri, kau duduk, engkau rukuk, engkau sujud ke apa, engkau kenal tak Allah? Itulah, inilah penceritaan dia ni. Tegas asyiddah walal kufar di sini. Nak buang kufar ni. Kena jumpa mana boleh kita nak kenal diri, kenal Allah ni, kan? Aku dah kenal diri, kenal Allah. Siapa guru engkau? Siapa guru engkau? Allah dan Rasul. Oi, cantik cakap macam tu. Allah dan Rasul. Kan? Dia ada pembimbing warasatul anbiya sekarang ni. Ni 2023. Kan, 2023 ni bukan zaman ni lagi kan. Ni 2023 ada kita bersama-sama dengan orang yang hidup sekarang ni. Perjalanan dia pula yang kita nak kena ikut. Untung kita ada orang yang menunjuki jalan ni. Bukan kita rasa kita nak cerita ni dengan hawa nafsu kita, keakuan diri kita, tak ada. Yang tu dia. Jadi sebenarnya kita, itulah yang sebenarnya kita nak letakkan manisnya bila berkehidupan dengan Allah SWT, tak ada rasa keakuan diri kita. Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu macam mana keadaan kita. Yang dikatakan 7 sifat yang diulang. Kata 7 kunci sifat tadi kan. 7 kunci yang dikatakan perlu ditutup semua. Bukan tutup lagi, binasa terus. La 7 tu. La hayyun, la alimun, la qairun. Hayyun pun orang dah akan faham. Kalau orang tanya saya tadi tu pun, hayyun tu pun jangan rasa kita hidup. Dapatlah kau 6 lagi kunci tu. Hidup ni jangan rasa kita hidup. Yang hidup, yang nampak hidup ni, menyatakan dia tu yang esa. Itulah kunci pertama tadi tu yang ditanyai tadi tu. Kan? Kau dapat kunci yang pertama ni, 6 kau akan dapat nanti. Oh, tak boleh bergerak. Jangan rasa kita bergerak. Oh, tak boleh rasa aku rasa berilmu. Oh, rasa aku mengetahui. Itu dia akan tahu. Top ni dapat ni. Itu maksudnya. Yang pertama hayyun pun kau dah faham, insya-Allah. Jadi sama-sama kita cari cari pembimbing rohani kita. Nak ceritakan benda-benda ni semua. Nak mentalkinkan la ilaha illallah, bukan hanya menyebut tapi meyakini, mengimani dan bawa dalam kehidupan harian kita. Kita akan nampak semua tak terhijab kita. Insya-Allah mata basariah kita, insya-Allah. Sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ala kamalillahi wa kama yaliqu bi kamalihi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
Inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك يا نعم المجيب يا نعم النصير يا نعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. Kalau kita ada seorang kekasih yang nyata hidup atas muka bumi ini, mungkin dia adalah merupakan ibu kita yang sangat rapat dengan kita, lalu ibu kita meninggal. Kemudian kita bersembang dengan rakan baik, rakan yang paling baik dalam hidup kita, iaitu isteri kita, tentang ibu tadi. Kita cerita tentang kebaikan ibu kita. Kita masuk dalam bilik ibu kita, kita buka je pintu, kita dengan isteri kita masuk bilik bonda kita yang telah baru meninggal dunia, kita akan kata Allah, ada bau mak lah, kita kata. Buka almari pula, kita kata, ish, ini bau rambut mak lah. Masuk pula ke dapur, kita bau masih ada masakan ibu. Kita describe dan kita bincang tentang ibu kita tadi, satu kekasih hati kita. Kita bincang dan benda tu lazat. Dan sambil kita menangiskan, mengeluarkan air mata, kita cerita satu persatu tentang zat, sifat, asma, af'al ibu kita. Zat tadi rambut lah. Rambutnya, cantiknya, ubannya ada banyak mana. Saya pernah urut kaki ibu. Sifat ibu, baiknya dengan masakan-masakannya yang superb. Asma dia, sum'ah dia yang baik daripada kalangan masyarakat. Af'al dia, jasa-jasa dia yang telah ditaburkan. Berlalulah masa. Kita dengan pasangan hidup kita ataupun kekasih kita tadi berjalan mengharungi liku-liku kehidupan. Tiba-tiba mati pula isteri kita. Rupanya kecintaan kita kepada isteri kita lain macam dengan kecintaan kita kepada ayah kita, ibu kita. Allahumma salli ala Muhammad. Dan bila disembang dengan anak-anak yang ditinggalkan oleh isteri kita, bersama di langan air mata menceritakan kebaikan isteri kita ataupun mak kepada anak-anak, memuji-muji kecantikan tubuh badan, kejelitaan mak mereka, kebaikan akhlak, kasih sayang, dibicarakan dan bincangkan bersama dengan ahlinya, iaitu anak-anak dan orang yang mengenal. Maknanya daripada zat sampai kepada af'al. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, sidang jemaah talk yang mubarakah ini, itu baru manusia. Bagaimana dengan Tuhan yang menciptakan mereka? Tuhan yang menciptakan makhluk yang hebat, ibu ayah kita, isteri kita, orang-orang yang kita kasih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Carilah majlis-majlis yang membicarakan, ulang-ulang membicarakan daripada zat dilarang bincang oleh Rasulullah. La tafakkaru fi zat, walakin tafakkaru fi khalqillah. Mana boleh bincang sifat, boleh bincang af'al, boleh bincang infial Allah Subhanahu wa taala.
bincang jamal Allah. Talk yang membicarakan tentang indahnya jamal Allah. Talk yang membicarakan tentang jalal Allah. Talk yang membicarakan tentang Muhaimin Allah. Talk yang membicarakan tentang Rahman Allah. Talk yang membicarakan Rahim Allah. Talk membicarakan Muntaqimnya Allah. Saya tak jumpa majlis yang lain, minta maaf. Saya bukan jumpa tu jumpa tapi sikit dah. Tapi talk ini daripada awal sampai habis mengesahkan Allah. Tak ada bincang benda lain, mengesahkan Allah. Ajak. Lazat. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang diucapkan oleh saudara-saudari, teman-teman kita, sahabat kita dunia akhirat, demi kasih sayang mereka ini mengucapkan perkataan-perkataan yang Allah sendiri bagi tahu. Tak ada perkataan yang lebih baik, melainkan perkataan dia nak ajak manusia kepada Allah, menceritakan tentang keesaan Allah. Itu perkataan yang paling baik. Bila Allah dah kata baik itu, maka itu adalah kasih sayang yang tinggi daripada saudara-saudari kita tu nak ajak kita. Tak ada lagi yang lebih baik dah. Inilah dia, menunjukkan kasih sayang sesama kita. Itu saya kata, saya tak nak panjang lagi, insya-Allah yang masuk maghrib ni. Terima kasih banyak atas perhatian semua yang hadir, pendengar-pendengar YouTube semua yang tak jemu-jemu. Allah bagi tambahan lagi rasa kemanisan iman bila Allah dah berjanjikan, bila didengarkan, dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah zadatuhum imanau. Maka kita tak jemu-jemu, lagi nak best, lagi best Allah tambah. Ini semua Allah Ta'ala punya karunia, ya. Itulah tempat yang paling best. Kita cerita mengesahkan Allah, lagi sedap. Begitulah para malaikat, tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim. Dia turun, kita tak sedar. Allah suruh dengarkan. Yang mana kita duduk ni, kalau kita nampak ya Allah berbatalin, sebelum mula start lagi mereka gembira dah. Bukan gembira macam lompat-lompat. Bukan, dia gembira tu syoknya, zuknya dengan Allah. Kita cerita ni, dia lagi syok lagi dengan Allah. Roh-roh para nabi, roh para orang-orang soleh semua turun ni. Allah Ta'ala suruh turun sebab dengarkan. Allah suruh perintah bi izni rabbihim min kulli am. Tertadaburkan ayat ni, Allah sendiri turun. Jadi mereka tu lebih gembira lagi, lebih syok lagi, zauk dengan Allah Ta'ala. Tak jemu-jemu, menanti-nantikan lagi. Tak ada yang lebih menggembirakan, melainkan cerita tentang keagungan, kebesaran, keesaan Allah. Maka itulah Allah Ta'ala kata tak ada yang lebih baik ni. Cerita-cerita wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum. InsyaAllah. Terima kasih banyak perhatian. Mohon maaf kekurangan, kesilapan yang menyampaikan ada keakuan diri. Wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana ilal ladzina amanu. Subhanallah. Anak nabi apa tu? Mesti 100 suara.